Siaran berita TV ini telah dihack oleh mereka yang menyokong Palestin, yang membuatkan stesen TV tersebut malu. We're having some technical difficulties there with Allison's mic. Dengan berita TV yang menyiarkan mengenai hari perayaan Yahudi yang akan berlangsung dan disambut nanti, tetapi paparan visualnya diganti ataupun dihack dengan memperlihatkan realiti kezaliman kelakuan sebenar puak-puak Z yang cuba disembunyikan oleh media di sana. Kita akan bahas dalam video kali ini, jadi tengok video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu. Bagi yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan dalam pekerjaan. Hari ini kita akan menceritakan mengenai apa yang berlaku di bumi Anbiya itu, dan juga menceritakan geng ataupun mereka yang pro menyokong Palestin dan menjadi sebahagian daripada sahabat Abu Ubaidah. Sahabat semua, umumnya kita ketahui mana-mana negara ataupun kebanyakan negara hari ini, sama ada negara muslim ataupun negara non-muslim, rata-ratanya memberikan sokongan dan dukungan yang penuh kepada saudara Islam kita di bumi Anbiya itu. It's incredible. Millions and millions of people are finally waking up to the plight of the Palestinian people. Sehingga akan membuat para penjajah juga negara-negara yang lain yang menjadi sekutu penjajah ini risau dan takut akan kehilangan sokongan daripada rakyatnya sendiri. Sehinggalah mereka mengirim surat bagi meminta sokongan kepada penduduk di US. Tetapi dalam surat tersebut ia penuh dengan kebohongan dan kepalsuan, sebagaimana yang diceritakan oleh wanita ini. So I just got this letter in my mailbox today, and it's actually really scary, and I'm going to read it to y'all because I can't believe they're sending this out to people. Alright, the title is "For Help Israel Stand Strong." Dengan mengatakan mereka lah yang kononnya dizalimi, tanah mereka lah kononnya yang diambil oleh orang Islam, kanak-kanak dan orang awam kononnya diperlakukan dengan tidak sepatutnya oleh geng Serban Merah, oleh geng Abu Ubaidah dan sebagainya. Sedangkan mereka lah yang melakukan kezaliman, mereka lah yang menghancurkan rumah orang awam dan kanak-kanak. Tetapi mereka tuduh sahabat-sahabat Abu Ubaidah pula yang buat. Tidak masuk akal langsung. Dia ingat kita hidup sekarang ni masih berada di zaman 90-an dengan menghantar surat, membuat berita palsu di stesen TV dan sebagainya. Sedangkan perkara ini dunia tahu. Berita bukan hanya berada di televisyen sahaja, tetapi media sosial dah memberitahu segala-galanya. Dan kalau anda nak tahu situasi terkini, boleh tengok IG Motaz, yang mana dia adalah seorang penduduk Gaza dan dia masih lagi bertahan dan masih boleh berjalan dan cuba untuk bertahan bagi memberitahu dunia apa sebenarnya yang berlaku di bumi Anbiya itu. Sahabat semua, kita berbalik kepada apa yang kita nak ceritakan dalam video ini. Sebagaimana kita ketahui, TV, media dan juga media sosial hari ini dikuasai oleh bangsawan, termasuklah sekali dengan ekonomi, daripada makanan dan sehinggalah kepada pakaian. Makanya apa yang menguntungkan mereka, mereka akan buat, mereka akan lakukan, dan apa yang merugikan mereka, mereka akan sembunyikan. Dan salah satunya adalah kebenaran yang mereka cuba sembunyikan, sedangkan ia sepatutnya diperlihatkan kepada dunia. Jadi pada berita TV dunia yang sedang menyiarkan secara langsung, secara live, pesta juga perayaan Hanukkah ataupun menorah, iaitu sambutan bagi agamawan ini, dihack dan digodam oleh mereka yang menyokong saudara Islam kita di bumi Anbiya itu. Seperti apa videonya? Jom kita saksikan bersama-sama. Jadi mari kita saksikan bersama-sama. 3, 2, 1. A signature event is happening here in Toronto later this evening. Our Allison Hurst joins us now with more on what is planned in Allison. It's typically a celebration, but of course this year is very different. Okay, pertama sekali kita tengok pada waktu ini adalah waktu siang, yang mana kita boleh lihat wanita yang berpakaian jaket hitam ini berada di waktu siang. Yes, there's a lot going on right now, but this is a time where dan bila kita lihat waktunya ialah pada jam 12.17. they're hoping that they will all be able to come together. There have been crews coming by, bringing the pieces to begin the setup ahead of tonight's event. It will be a 7 or 8 foot menorah that is set up here on the stage. You might be able to see behind me some of the multicolored pieces that will make up that menorah, and crews we expect will be back sometime within the hour to continue setting up ahead of tonight's event. But this is an annual event. Sahabat perasan tak? Video tersebut tiba-tiba bertukar. Sambung lagi. Menorah will go up this afternoon and be lit tonight. There will be dignitaries and members of government will be in attendance along with the community. There will also be music and typical Hanukkah foods for... Nampak tak? Nampak? Tengok logo dia, masih lagi sama. Masih lagi berita tersebut. Tapi mereka tukarkan. I mean, that's really what Hanukkah is about. It's about lighting a candle and darkness goes away. And so our view, our approach, our belief is
come with a positive message, come with a message of light and goodness, and darkness will eventually disappear. We're having some technical difficulties there with Allison's mic. We'll certainly have more tonight on CTV News. Dia cakap masalah kepada Mike Allison tersebut, sedangkan ia bukan masalah kepada Mike. Bukan masalah teknikal, tetapi mereka telah pun dihack ataupun digodam oleh mereka yang pro-Palestin. Sahabat semua, video tersebut adalah rakaman daripada orang awam ketika stesen TV tersebut bersiaran langsung, dan cuba kita bandingkan berita yang sama juga, tetapi mereka telah edit balik dan siarkan kembali. Ini videonya. CTV's Allison Hurst joins us live from a menorah lighting event at Mel Lastman Square this evening. Allison. Things are just getting underway here. Lots of people have packed Mel Lastman Square. You can see everybody gathering here together today and enjoying some music to celebrate the first day of Hanukkah. Come with a message of light and goodness, and darkness will eventually disappear. Mereka tidak menunjukkan rakaman ketika waktu siang. Mereka potong edit dan terus kepada waktu malam. Paparan yang sepatutnya ada tadi dah berbeza dengan apa yang mereka siarkan pada hari ini. Meskipun begitu, pakaian pembaca berita itu tetap sama, iaitu memakai kot yang berwarna biru. Sahabat semua, daripada video tersebut, ia menunjukkan berita itu berada di Toronto, Kanada, yang mana kita ketahui pemimpin juga negara Kanada ini adalah di antara yang mesra kepada Netanyahu, dan sebagaimana di berita tadi, negara tersebut mempunyai ramai penduduk yang berbangsa Y. Dengan menyambut perayaan Hanukkah oleh bangsa Y, yang mana perayaan ini dilakukan daripada 7 Disember sehinggalah 15 Disember, perayaan bagi memperingati kembali pembersihan Yerusalem daripada najis darah yang dikotorkan oleh Antiochus, iaitu pimpinan daripada Rom dulu. Perayaan itu mereka bangsa Y ini akan membakar ataupun menorah lilin yang bercabang 8 yang juga menjadi lambang bagi negara mereka, dan ini adalah perayaan agama. Dan jelas nampak sangat mereka ini mengutamakan bangsa Y, sehingga kan pesta juga perayaan mereka diberitakan dan diwar-warkan. Meskipun begitu, majoriti daripada rakyat Kanada ini menyokong Palestin, sebagaimana yang kita boleh tengok ketika mereka menunjukkan protes dan juga bantahan atas kezaliman pemimpin-pemimpin yang berbangsa Y ini di jalan raya. Saya percaya yang hack berita tersebut pastinya rakyat mereka juga. Boleh jadi ia adalah seorang Muslim ataupun non-Muslim, tetapi pastinya ia adalah manusia yang cintakan kedamaian dan kebenaran. Tidak mahu lagi terus dihidangkan dengan penipuan demi penipuan sehari-hari. Dan tidak dapat disangkan lagi jutaan manusia memberikan sokongan kepada umat Islam di bumi Anbiya itu, dan mereka berdiri membantah kezaliman juga penjajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Z dan juga bangsa-bangsa Y. Hari ini juga mereka tentera daripada puak-puak Y ini menyamar menjadi sahabat-sahabat Abu Ubaidah kononnya, tetapi bila ditanya oleh orang awam berapa rukun Islam, mereka tidak dapat jawab. Sahabat semua, bangsa Y ini mereka memang kuat menipu. Dengar pun tak boleh, apatah lagi nak percaya kepada mereka. Mereka cakap lain dan mereka akan buat lain, dan ia sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran mengenai kedegilan, kelicikan mereka, penipuan mereka. Dan saya dah bahas mengenai bangsa Y ini pada video-video sebelum ini. Sahabat semua boleh tekan link yang berada di description sekarang. Hakikat yang perlu kita ketahui semua, hari ini bumi Anbiya Palestin, khususnya di Gaza, telah pun dihancurkan oleh puak Z dengan mereka mengebom semata-mata, dan juga angka kematian hari ini semakin meningkat, semakin tinggi, disebabkan selepas genjatan senjata baru-baru ini ramai dah rakyat Palestin yang balik ke kawasan rumah mereka masing-masing. Tetapi bila mereka balik, ia tidaklah bertahan lama kerana puak Z selepas itu terus membom dan juga menghancurkan rumah-rumah mereka, juga terus menyambung menghabiskan para syuhada. Dan setakat hari ini dah dekat 20,000 orang dah yang syahid, termasuklah kanak-kanak. Sehingga Motaz yang juga merupakan seorang wartawan, seorang yang kuat untuk merakam semua kejadian tersebut, tetapi hari ini ia menitis air mata disebabkan ia tidak dapat menahan lagi apa yang berlaku di hadapan matanya sendiri. Ia memang sukar untuk kita bayangkan. Berat mata kita memandang, berat lagi bahu mereka yang memikul segala-galanya. Di saat hari ini masing-masing mencari kerjaya, mencari kehidupan, memperbaiki hidup, tetapi mereka di sana kehilangan segala-galanya. Yang ada adalah harapan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi mereka mengharapkan kepada manusia, kerana manusia yang berada di sekeliling mereka, orang kaya, orang Arab, satu bangsa dengan mereka, satu bahasa dengan mereka, tetapi tidak membantu. Negeri yang kecil itu dibantai oleh kuasa-kuasa besar dunia.
Sahabat semua, bangsa Y ini terus mengeluarkan sikap sebenar mereka, terus menjadi makhluk perosak di muka bumi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengenai bangsa ini. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain. Yang bermaksud, dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi Palestin 2 kali, dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Firman Allah Subhanahu wa taala itu hari ini kita boleh lihat, kita boleh saksikan sendiri. Mereka terus menerus melakukan kerosakan sehinggalah mereka tidak meninggalkan apapun. Kedai mainan pun mereka rosakkan. Tetapi ayat seterusnya adalah janji Allah bagi menghabiskan golongan bangsa Y ini dengan Allah datangkan pasukan yang kuat, pasukan yang akan mengalahkan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka apabila sampai masa janji membalas kedarhakaan kamu, kali yang pertama dari kedua kedarhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat, gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Ini adalah janji Allah, dan di akhir zaman nanti mereka ini akan dihabisi sehinggalah mereka bersembunyi di sebalik pokok warqad, yaitu pokok Yahudi. Dan apa yang mereka lakukan hari ini, kita kena ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala mengenai perangai mereka yang bermaksud, tetapi mereka Yahudi melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah daripada tempatnya, dan mereka sengaja merupakan sebahagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan daripada mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Baiknya Islam ini meskipun ada daripada mereka yang tidak berpegang pada janji, tapi kemaafan juga didahulukan. Buat masa ini kita berdoa, usaha, bantu yang semampu kita. Kita tidak risau dan juga tidak gundah gulana, kerana kita yakin janji Allah pastinya benar, pasti akan berlaku. Kita akan menyaksikan nanti kemenangan kepada Islam. Teruskan sebarkan kepada ummah mengenai para syuhadat di bumi Anbiya ini. Meskipun hari ini ramai dah yang melupakan mereka, ibarat mimpi yang dah berlalu pergi, tapi kita usaha teruskan sebar mengenai bumi Anbiya kepada dunia. Jadi cukup sekedar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.